Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nafiza binti Umar Arifin. Nombor cek saya 063137. Saya akan bentang tentang biografi ataupun latar belakang Ibnu Katsir. Awalu ismuhu, iaitu nama penuh beliau ialah Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Fida Ismail Umar bin Katsir bin Du bin Katsir bin Da'i Al-Qurashi. Yang kedua, lakabnya ataupun kinayah, iaitu gelarannya. Beliau digelar sebagai Abu Al-Fida dan Ibnu Katsir. Beliau juga berasal dari Bani Hasalah ataupun min Al-Busrawi. Yang seterusnya, miladihi. Miladihi ia pada tahun 117 Hijrah. Beliau juga wafat pada Yaumul Khamis yang bersamaan dengan 26 Syaban pada tahun 774 Masihi. Dan beliau juga dimakamkan di markas Sufi, iaitu di luar Bab Al-Nasru di Damsyik. Ketika beliau kecil, ayahnya Al-Khatib Al-Shihab Al-Din meninggal dunia di kampung Majdal, iaitu pada tahun 703 Hijrah. Jadi selepas kematian bapanya, Ibnu Katsir ini dia dibesarkan oleh abangnya, iaitu di Damsyik. Ketika itu beliau berumur 7 tahun. Maka di situ bermulalah beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan. Beliau juga belajar dengan beberapa orang guru, iaitu Syekh antaranya Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali, Syekh Yusuf bin Abdullah Ar-Rahman Al-Mizi, Al-Hafiz Ibnu Al-Qalanasi dan ramai lagi. Antara karya-karya beliau ialah seperti Tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Bidayah wan Nihayah, Jami' Al-Masani was Sunan, Ijtihad fi Talab Al-Jihad, Ikhtisar Ulumul Hadis dan banyak lagi. Manhaj Ibnu Katsir, iaitu metod yang digunakan oleh beliau. Beliau menggunakan tafsir bil maksud, iaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah, serta penafsiran Al-Quran dengan pendapat para ulama tafsir salaf, iaitu daripada kalangan sahabat tabi'in. Seterusnya, kisah tentang Imam As-Samarqandi. Nama penuh beliau iaitu Nasru bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattab As-Samarqandi At-Tawzi Al-Balakhi, dan dikatakan juga Nasru bin Muhammad bin Ahmad ataupun Muhammad bin Ibrahim Al-Samarqandi. Laqabuhu, iaitu gelarannya, digelar sebagai Al-Imam Al-Huda dan Al-Faqih. Ia juga digelar sebagai Abu Al-Laith. Tali Amiladuhu, iaitu baina antara 300 Hijrah ataupun 310 Hijrah, sebab kat sini ada khilaf. So kat sini kebanyakan mereka tak dapat tahu dengan lebih tepat tahun kelahiran beliau, sebab mereka ni tak sangka bahawa Samarqandi ni beliau adalah seorang ulama yang besar. Samarqandi ni wafat pada 11 Jamadi Akhir, iaitu pada tahun 375 Hijrah. Cerita tentang keluarganya tak disebut apa-apa pun tentang keluarganya, sebab beliau ni daripada keluarga yang biasa. Karya-karya beliau ialah seperti Tafsir As-Samarqandi, Tanbih Al-Ghafilin, Tuhfatul Fuqaha, Mukhtalaf Ar-Riwayah, Ulil Masail fil Furuq Al-Hanafiyah dan banyak lagi. Manhaj beliau ialah beliau menggunakan metod secara tahlili, di mana penjelasannya terurai secara terperinci. Tafsiran beliau juga menggunakan corak tafsir bil maksud. Walaupun tafsirannya dikira sebagai tafsir bil maksud, tapi tak semua ayat ditafsirkan secara riwayat, dan ada juga dalam satu ayat tu tak sebut langsung pun pasal riwayat. Beliau juga urut dengan Syekh Muhammad bin Al-Fadil bin Ashraf Al-Bukhari, walidahu Muhammad bin Ibrahim At-Tawzi, Muhammad bin Al-Fadil Al-Balakhi dan ramai lagi. Beliau juga mempunyai anak murid, antaranya ialah seperti Abu Bakar Muhammad bin Abdul Ar-Rahman At-Tirmizi dan Muhammad bin Sa'id As-Samarqandi An-Nawawi. Al-Farqu baina tafsir bil maksud wa tafsir bil ra'i, iaitu perbezaan antara tafsir bil maksud dengan tafsir bil ra'i. Tafsir bil maksud ni adalah tafsiran yang mana orang yang bersandar pada sahihnya yang diriwayatkan oleh barisan yang disebutkan sebelumnya dalam syarat-syarat penafsir, iaitu daripada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ataupun Sunnah, sebab irata untuk menjelaskan kitab Allah, yakni Al-Quran, ataupun apa yang diriwayatkan daripada sahabat, sebab mereka ni adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Satu lagi iaitu tabi'in, sebab tabi'in ni mereka kebanyakannya menerima daripada sahabat. Seterusnya, tafsir bil-ra'i. Tafsir bil-ra'i ini dia menjadi sandaran kepada penafsir untuk menjelaskan makna berdasarkan pemahamannya sendiri dan menyimpulkannya dengan pendapat majrur. Dan ianya juga mestilah berdasarkan nas. Dari segi hukum,
Tafsir bil ma'sur ni, ini semestinya diikuti dan diterima pakai sebab ia adalah jalan ilmu yang betul. Dan ia adalah cara yang paling selamat untuk melindungi diri daripada terpesong daripada Al-Quran. Hukum bagi Ar-Ra'i pula, penafsiran Al-Qurannya ialah dengan pendapat ijtihad semata-mata, iaitu tanpa dasar yang dilarang dan tak boleh berurusan dengannya. Marja' yang pertama ialah daripada kitab Imam Ibn Katsir yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang kedua dari Abi Al-Lais, iaitu yang bertajuk Bahrul Al-Ulum. Seterusnya dari Mana'ul Qatan yang berjudul Mabahis fi Ulum Al-Quran. Dan yang terakhir ialah dari sumber internet, yang mana kat sini nak menceritakan sedikit tentang As-Samarqandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairil Husna binti Sukri, Rokmo Talabati 064323. Saya akan membentangkan berkaitan Imam Ibn Katsir, Samarqandi dan perbezaan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Baiklah, saya akan menerangkan tentang biodata Ibn Katsir terlebih dahulu. Okey, nama penuh beliau Ibn Katsir iaitu Al-Imamul Hafiz Abul Fida Ismail Umar bin Katsir bin Daw bin Katsir bin Darun al-Qurshi min Bani Huslah. Beliau daripada Bani Huslah. Seterusnya, Mauliduhu. Beliau dilahirkan fi sunnah ihda wa sab'a mi'atun. Dan tentang kehidupan beliau pula, setelah kematian ayahnya pada tahun 703 Hijrah, Ibnu Katsir tinggal bersama abangnya. Okey, seterusnya, Darasa al-Imam Ibnu Katsir ala aidil mi'atun min syuyukh. Nadhakaru minhum Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali Mu'rah Al-Syam. Yang kedua, Al-Syekh Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mazi. Yang ketiga, Al-Hafiz Ibn Al-Qalans. Seterusnya, wafatuhu. Ibnu Katsir ni dia meninggal pada hari Khamis pada 26 Sya'ban tahun 774 Hijrah. Dan ramai orang menghadiri pengebumiannya di Damsyik. Dan beliau meminta dia dikebumikan di kediaman Sufi. Antara musnafatuhunya terdapat 5, iaitu Tafsir Al-Quranul Karim, Al-Bidayah wa Nihayah, Jami' Al-Musanid wa Sunan, Al-Ijtihadu fi Talabul Jihad dan Ikhtisaru Ulumul Hadis. Okay, manhaj yang Ibnu Katsir gunakan iaitu tafsir bil ma'thur. Dan antaranya tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Quran bil Sunnah, tafsir Quran bi aqwalis sahabah, tafsir Quran bi aqwalit tabi'in, juga at-tamasuki manhajus salaf fil din. Seterusnya saya akan menerangkan biodata As-Samarqandi. Nama penuh beliau Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Al-Qattab As-Samarqandi At-Tawzi bil Qali Wakil Nasr bin Muhammad bin Ahmad atau Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Laqabuhu Al-Faqih wa Imamul Huda. Mauliduhu, kelahiran As-Samarqandi ini tidak diketahui secara tepat kerana pada ketika itu mereka tidak menyangkakan bahawa Samarqandi akan menjadi seorang ulama yang terkenal. Walakinnahu dzaqaru ala wajhi taqrib an mauliduhu kana baina 301 Hijrah atau 310 Hijrah. Untuk kematiannya pula juga terdapat perbezaan pendapat. Tetapi Ad-Dawudi mengatakan bahawa kematian As-Samarqandi ini pada hari Selasa pada tahun 393 Hijrah. Antara musnafatuhu As-Samarqandi, Kitabu Bahrul Ulum, Kitabu Mukhtalafur Riwayah, Kitabu Uyunil Masail, Kitabu Tasanif Nafisatu dan Kitabu Bustani Al-Arafin. Manhaj yang digunakan oleh Samarqandi ialah beliau menggabungkan antara tafsir bil ma'sur atau riwayah, wa bil ra'yi atau dirayah. Dalam tafsir bil ra'yi pula beliau menggunakan 4 sumber, iaitu tafsir Quran bil Quran, tafsir Nabi, wa tafsir sahabah, wa tafsir tabi'in. Antara syuyukhuhu, yang pertama waliduhu Muhammad bin Ibrahim At-Tawzi, yang kedua Abu Ja'far Al-Handuwani, yang ketiga Al-Khalil bin Ahmad Al-Qadi As-Sajzi, yang keempat Muhammad bin Al-Fadlu Al-Balaghi Al-Mufass. Akhir sekali, perbezaan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Perbezaan yang pertama dari segi makna. Tafsir bil ma'sur adalah bersandarkan pada sahih yang diriwayatkan yang disebutkan sebelumnya daripada dalam syarat-syarat penafsiran dari tafsir Al-Quran dan juga sunnah. Kerana ia datang menjelaskan kitab Allah atau apa yang diriwayatkan oleh para sahabat kerana mereka lebih mengenali tentang kitab Allah, atau juga apa yang dikatakan oleh at-tabi'in kerana mereka menerima kebanyakannya daripada para sahabat. Makna untuk tafsir bil ra'yi pula
ia menjadi sandaran penasihat untuk menjelaskan makna berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Mereka menyimpulkan pendapat mereka tanpa berdasarkan nas-nas dan syariah. Yang kedua, perbezaan dari segi hukum. Untuk tafsir bil maksur adalah wajib kerana ini merupakan satu jalan selamat dalam menyebarkan tentang ilmu-ilmu Allah, kerana ini merupakan satu ilmu yang benar. Manakala tafsir bil maksur pula adalah pendapat yang ijtihad semata-mata tanpa dasar yang dilarang dan kita tidak boleh berurusan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syikrah binti Abdul Rahman. Nombor metrik 064832. Biografi Ibnu Katsir. Nama penuh Ibnu Katsir adalah Imanuddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Du'i. Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijrah di Mijdad, Basrah. Kehidupan beliau dari kecil. Setelah ayahnya meninggal dunia, beliau berpindah ke Damsyik pada umur 5 tahun bersama abangnya yang bernama Syekh Abdul Wahab. Maka dari abangnya itulah Imam Ibnu Katsir memulai mendalami keilmuan. 5 kitab karangan yang masyhur Ibnu Katsir, iaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikenali sebagai Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua adalah Al-Takmil fil Ma'rifah Al-Thiqat wa Du'afa wal Al-Majahil. Yang ketiga adalah kitab Ikhtisar Ulum Al-Hadis. Yang keempat Al-Bidayah wal Nihayah. Yang kelima adalah Al-Muqaddimat. Metod penggunaan Ibnu Katsir adalah metod tahlili. Beliau wafat pada tahun 774 Hijrah pada hari Khamis 26 Syaban. Seterusnya Al-Samarqandi. Jadi, siapa Al-Samarqandi ni? Nama penuh beliau adalah Abu Al-Laith Nas bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattab Al-Samarqandi Al-Tawzi Al-Balakhi. Dan dikatakan juga nama beliau ni Nas bin Muhammad bin Ahmad atau Muhammad bin Ibrahim Al-Samarqandi. Beliau dilahirkan di Samarqandi, di manakala tarikh lahirnya tidak diketahui dengan tepat kerana mereka di sini ahli kitab tidak menyangka Abu Laith atau Samarqandi merupakan seorang ulama yang besar. Begitu juga kehidupan ketika beliau kecil. Jadi kitab masyhur Al-Samarqandi ni adalah Tafsir Al-Samarqandi yang pertama. Yang kedua adalah Al-Ma'ani. Yang ketiga adalah Maqasid Al-Hikmati. Yang keempat adalah At-Ta'aliq ila Al-Jadwal Al-Falaki. Yang kelima adalah Risalat fi Al-Falaki. Gelaran beliau adalah antara gelaran beliau adalah Al-Faqih dengan Imam Hudai. Beliau wafat pada tahun 393 Hijrah. Manakala sumber ni juga berbeza pendapat dalam menentukan tahun kematian beliau. Tafsir bil maksud dan bil ra'yi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tafsir bil maksud dan tafsir bil ra'yi ni? Pengertian bagi tafsir bil ra'yi adalah para mufassir mentafsir ayat Al-Quran lebih banyak berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka sendiri. Manakala tafsir bil maksud pula satu kaedah mentafsir Al-Quran yang berasaskan beberapa perkara, iaitu tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah, tafsir ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat dan tabi'in, dan tafsir ayat Al-Quran dengan bahasa. Jadi, apakah sumber tafsir bil ra'yi dan tafsir bil maksud ni? Sumber bagi tafsir bil ra'yi adalah tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran pertama. Yang kedua adalah tafsir ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber yang ketiga adalah tafsir ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sumber yang keempat adalah lebih banyak tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad mereka sendiri. Manakala
Sumber bagi tafsir bermaksud pula ada 3, iaitu tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran, tafsir ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sumber yang terakhir adalah tafsir ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Ini saja dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Najah binti Khairuddin. Rakmu talabati 065070 Saniyah. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang biografi ataupun latar belakang Ibnu Katsir dan Samarqandi. Awalan Ibnu Katsir. Ismuhu, iaitu nama penuh beliau ialah Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Du bin Katsir bin Dar'un Al-Qurashi. Beliau juga berasal dari Bani Haslah atau Al-Busra. Yang kedua, lakabnya ataupun kinayah, iaitu beliau digelar sebagai Abu Al-Fida dan Ibnu Katsir. Seterusnya, kelahirannya pada tahun 117. Kehidupan beliau. Ketika dia kecil, ayahnya Al-Khatib Shihab ad-Din meninggal dunia di kampung Majdal pada tahun 703 Hijrah. Jadi, selepas kematian bapanya, Ibnu Katsir ni, dia dibesarkan oleh abangnya, iaitu di Damsyik. Ketika itu, dia berumur 7 tahun. Di situ bermulalah bahawa beliau belajar pelbagai ilmu pengetahuan. Seterusnya, beliau belajar dengan beberapa orang syekh, iaitu guru. Antaranya ialah Syekh Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali, Syekh Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mizi, Al-Hafiz Ibnu Al-Qalanasi dan ramai lagi. Antara kitab-kitabnya ialah Tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Bidayah wa Nihayah, Jami' Al-Masanid wa Sunan, Ijtihad fi Talabil Jihad, Iqtisar Ulumul Hadis dan banyak lagi. Bagi manhaj Ibnu Katsir pula, iaitu metod yang digunakan oleh beliau dalam penulisannya, menggunakan tafsir bil ma'sur, iaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, serta penafsiran Al-Quran dengan pendapat para ulama' tafsir salaf, iaitu dari kalangan sahabat tabi'in. Beliau wafat pada hari Khamis bersamaan 26 Sya'ban pada tahun 774 Masihi, dan beliau juga dimakamkan di makam Sufi, iaitu di luar Bab An-Nas di Damsyik. Seterusnya, kisah yang kedua pula ialah As-Samarqandi, iaitu nama penuh beliau ialah Nasru bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattab As-Samarqandi At-Tawzi Al-Baghi, dan dikatakan juga Nasru bin Muhammad bin Ahmad atau Muhammad bin Ibrahim Al-Samarqandi. Laqabuhu, iaitu gelarannya ialah Imam Al-Huda dan Al-Faqih. Ia juga digelarkan dengan Abu Al-Laits. At-Tali miladuhu, iaitu kelahirannya antara 301 Hijrah. Sebab mereka tidak dapat mengetahui dengan lebih tepat tahun kelahirannya kerana tidak menyangka bahawa beliau seorang ulama yang besar. Beliau wafat pada 11 Jamadil Akhir pada tahun 375 Hijrah. Cerita tentang keluarganya juga tidak disebut apa-apa tentang keluarganya kerana beliau dari keluarga yang biasa. Seterusnya, antara kitab yang beliau karang ialah Tafsir As-Samarqandi, Tanbih Al-Ghafilin, Tuhfatul Fuqaha, Muhtalaf Al-Riwayah, Uyun Masail fi Furuq Al-Hanafiyah dan banyak lagi. Manhaj beliau ialah beliau menggunakan metod secara tahlili, di mana penjelasannya terurai secara terperinci. Tafsiran beliau juga menggunakan corak tafsir bil maksur. Walaupun tafsirannya dikira sebagai tafsir bil maksur, tidak semua ayat yang ditafsirkan secara riwayat, dan ada juga dalam satu ayat tersebut tidak disebutkan tentang riwayat. Beliau berguru dengan Syekh Muhammad bin Al-Fadil bin Ashraf Al-Bukhari, dan juga ayahnya juga Muhammad bin Ibrahim At-Tawzi. Seterusnya, Al-Farqu, iaitu perbezaan antara tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur adalah tafsiran yang mana penafsirnya bersandar kepada perkara yang diriwayatkan oleh barisan yang disebut sebelumnya dalam syarat-syarat penafsir, iaitu dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau Sunnah, sebab ia datang menjelaskan kitab Allah atau apa yang diriwayatkan dari sahabat kerana mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang kitab Allah atau apa yang dikatakan oleh tabi'in kerana para tabi'in ni merupakan mereka yang lebih banyak menerima daripada sahabat. Tafsir bi-ra'yi pula ialah menunjukkan bahawa ianya adalah perkara yang menjadi sandaran penafsir untuk menjelaskan makna berdasarkan pemahamannya sendiri dan menyimpulkan dengan pendapat mujarrad. Ianya juga berdasarkan nas. Jadi pendapat mujarrad itu tidak mempunyai bukti kerana tiada saksi baginya untuk penafsir sesat dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Dari segi hukum, bagi Al-Maksur adalah ianya mesti diikuti dan diterima pakai kerana ia adalah jalan ilmu yang betul dan ia adalah cara yang paling selamat untuk melindungi diri daripada terbesong dalam kitab Allah.
Hukum bagi Ar-Ra'i pula, penafsiran Al-Qurannya ialah dengan pendapat dan ijtihad semata-mata, iaitu tanpa dasar yang dilarang dan tidak boleh berurusan dengannya. Maraji'nya iaitu rujukannya ialah yang pertama daripada kitab Imam Ibn Katsir yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang kedua dari Abi Al-Laits iaitu yang bertajuk Bahru Al-Ulum. Seterusnya dari Manaun Kutun yang berjudul Mabahith fi Ulum Al-Quran. Yang terakhir ialah dari sumber internet yang menceritakan serba sedikit berkaitan dengan Al-Samarqandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Azwan Ashraf binti Muhammadiyah. Rakmu talabati 06-45553. Jadi ini merupakan pembentangan individu bagi subjek Ad-Dirasah Nasiyah fi Tafsir di bawah pensyarah Dr. Nur Sakinah binti Abdul Aziz. Baik, yang pertama mengenai biografi Ibnu Katsir. Siapa itu Ibnu Katsir? Ibnu Katsir ni merupakan seorang penulis kitab yang mana nama penuhnya adalah Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi. Beliau ni merupakan seorang pentafsir, seorang ahli fiqh, seorang ahli falsafah dan sangat-sangat terkenal pada kurun ke-8 Hijrah. Ibnu Katsir ni telah lahir pada tahun 700 Hijrah. Yang mana beliau lahir di luar kota Busra dan kewafatannya adalah pada hari Khamis 26 Syakban pada tahun 774 Hijrah di kota Damsyik. Bagaimana kehidupan Ibnu Katsir ni? Beliau ni telah dibesarkan dengan penuh ilmu agama yang mana bapanya merupakan seorang pendakwah dan telah berguru dengan An-Nawawi Al-Fazari dan bapa kepada Ibnu Katsir ni telah meninggal dunia pada umur Ibnu Katsir 3 tahun. Lalu Ibnu Katsir ni telah dibesarkan oleh abangnya. Dan kalau ikutkan terdapat banyaklah kitab yang telah dikarang oleh Ibnu Katsir sepanjang hayatnya. Dan kat sini saya akan sebutkan 5 kitab terkenal yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Yang pertama adalah Tafsir Al-Quran Al-Karim ataupun lebih dikenali sebagai Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kitab Al-Bidayah An-Nihayah, kitab Jami' Masani' As-Sunan, kitab Ijtihad fi Talb Jihad, kitab Ikhtisar Ulumul Hadis. Bagi manhaj tafsirnya, manhaj penulisan tafsirnya, terutamanya kitab ini tafsir, beliau telah menggunakan metod tafsir bil maksur, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, baik, seterusnya As-Samarqandi. As-Samarqandi ini juga merupakan seorang pentafsir. Nama penuhnya adalah Nasru bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Al-Hanafi. Namanya merupakan mazhab Hanafi. Wa yuqabu Imam Al-Huda wal Faqih. Beliau ni telah digelar sebagai Imam Al-Huda, iaitu imam petunjuk, dan merupakan ahli fiqh yang sangat-sangat zuhud. Dan As-Samarqandi ni telah terkenal dengan panggilan Abu Al-Lais, sehingga kan orang lain tak tahu siapa nama sebenarnya kecuali apabila disebut sebagai Abu Al-Lais As-Samarqandi, barulah orang kenali dia. Kelahiran Samarqandi ni tidak diketahui, namun kewafatannya adalah pada malam Selasa 11 Jamadil Akhir pada tahun 393 Hijrah. Dan berkenaan tentang kehidupan Samarqandi ni, beliau telah tertumpu pada penulisan karya-karya pada akhir kurun ke-7 dan juga awal kurun ke-8 Hijrah. Dan karya-karyanya adalah lebih tertumpu kepada al-ilhiyat, tentang mantik, tentang falsafah, tentang matematik dan juga tentang ilmu falak. Sepanjang hayat beliau telah banyaklah kitab-kitab musnaf yang telah dia tulis. Antaranya kitab musnaf yang terkenal adalah Tafsir As-Samarqandi, Tafsir Tanbiyah Al-Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin Al-Samarqandi, Uyun al-Masail Al-Samarqandi Al-Hanafi, Kitab Fatwa An-Nawazil, dan kelima kitab Mukhtalaf Ar-Riwayah. Kebanyakannya Samarqandi ini telah menggunakan manhaj bil maksur dan juga bil ra'i. Baik, kemudian tengok pula perbezaan di antara tafsir bil maksur dan juga tafsir bil ra'i. Baik, tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur ni adalah mentafsir Al-Quran ataupun kaedah mentafsir Al-Quran melalui jalan riwayat, yang mana melalui apa yang telah dinakulkan oleh Rasulullah SAW, melalui para sahabat, para tabi'in dan juga para tabi'at tabi'in. Dan tafsir bil maksur ni mempunyai 4 jenis. Yang pertama, tafsir Al-Quran bil Al-Quran, tafsir Al-Quran bil sunnah, tafsir Al-Quran bil maksur anis sahabah, iaitu melalui kaum sahabah. Dan yang keempat, tafsir Al-Quran bil aqwal tabi'in, melalui kata-kata tabi'in.
Jadi untuk tafsir bil-ra'yi pula, perkataan ar-ra'yi itu sendiri membawa maksud pemikiran ataupun ijtihad ataupun pendapat. Jadi saya boleh ringkaskan bahawa tafsir bil-ra'yi ini adalah mentafsir Al-Quran dengan cara ijtihad ataupun pendapat mufassir itu sendiri. Jadi tafsir bil-ra'yi ada dua jenis, iaitu tafsir mahmud dan juga tafsir mazmum. Tafsir mahmud adalah terpuji, namun tafsir mazmum adalah tercela. Boleh kata tafsir mahmud ni boleh digunakanlah kerana tafsir ini mufassir menggunakan metod yang betul dalam mentafsir. Namun kalau tafsir mazmum tidak boleh digunakan kerana mufassir mentafsir Al-Quran itu mengikut pendapat sendiri tanpa ilmu pengetahuan yang cukup.